sini notis yang diberi oleh pejabat tanah. So dalam surat notis itu telah pun diletak untuk 7 hari saja. 7 hari saja katanya sungai ini duduk di kawasan reserve Sungai Gong, ya. Dan hari ini ikhlas lihat isu ni telah diambil kesempatan oleh pejabat tanah, penjawat awam yang terlibat ni di bawah pejabat tanah Majlis Perbandaran hari ini. Bukan di sini saja, di seluruh negeri Selangor hari ini kita lihat di mana mereka jual nama menteri besar. Menteri besar yang harakan roboh, menteri besar yang harakan sita, padahal tak terlibat dengan isu pencemaran sungai. Dah tentu hari ini kita lihat situasi negara kita dengan situasi COVID dan sebagainya, rakyat dalam keadaan susah. Kenapa hari ini pejabat tanah dengan Majlis Perbandaran ni berlaku kejam terhadap pengusaha-pengusaha yang dah lama duduk di tepi-tepi sungai ni? Ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Hari ini pejabat tanah dengan Majlis Perbandaran ni, kaki tangan ni, mereka jual nama Menteri Besar Selangor ni yang harakan roboh, sita. Ini bukan negara komunis, ini bukan negeri komunis. Dan hari ini saya harap Menteri Besar, saya tak nak Majlis Perbandaran ataupun pejabat tanah sabotaj kedudukan jawatan Menteri Besar ni. Mereka jual nama Menteri Besar. Mana boleh? Tak terlibat dengan isu pencemaran pun mereka sita nak roboh bagi tempoh masa 7 hari. Patut ke? Ni negara komunis bolehlah buat macam tu. Ini bukan negara komunis. Kita perlu ada budi bicara. Padahal mereka tak terlibat dengan pencemaran sungai ataupun terlibat dengan isu-isu toksik ni. Kenapa hari ini mereka jual nama Menteri Besar? Pejabat tanah jual nama Menteri Besar, Majlis Perbandaran seluruh negeri Selangor jual nama Menteri Besar. Saya khawatir, risau kedudukan Menteri Besar ni pada PRU akan datang akan tergugat. Imej Menteri Besar tu, bukan kerajaan negeri. Kita kerajaan negeri taruh tepi, mereka jual nama Menteri Besar. Ini yang saya khawatir hari ini. Jadi saya harap Menteri Besar perlu memandang serius dalam isu ni. Kita tak nak ada rakyat yang duduk tepi-tepi sungai ni jadi mangsa. Pengusaha ni jadi mangsa. Yang dah duduk 15 tahun, 20 tahun, mereka nak bersihkan. Hari ni kononnya bandaraya dengan pejabat tanah nak tunjuk kononnya mereka bersih sangat. Tak ada rasuah langsung. Kenapa tiba-tiba hari ni kilang yang sebenar terlibat dalam toksik mereka tak usik lagi? Yang tak terlibat ni mereka usik. Apa tujuan mereka? Apa agenda mereka sebenarnya? Saya minta pihak polis perlu siasat. Saya akan bawa isu ni ke Bukit Aman, di mana penjawat awam ni guna nama polis. Mereka kata mana-mana pihak halang, mereka akan tangkap gunakan polis. Ni apa, tangkap anak ayam ke? Ni rakyat tau. Ni rakyat dalam keadaan susah, tertekan. Jadi saya harap sekali lagi saya akan turun lagi. Saya akan bawa lagi ramai NGO dan kita akan bongkar segala isu yang terlibat dalam kawasan ini. Sini saya dipahamkan di kawasan Sungai Gong ini sudah ada lebih kurang 38 ekar untuk diwartakan atas nama JPS. Tapi ini 2014 telah pun disadangkan untuk membina satu kolam takungan mengatasi banjir di sini. Saya sebagai wakil untuk pengusaha, saya bekerjasama dengan semua pengusaha dengan kita jumpa dengan Esko Kerajaan Negeri Selangor YB Ganapati Rao, bawa perkara ini kepada JPS untuk dapatkan satu penyelesaian, kerana mereka semua duduk secara sendiri bukan haram. Mereka ada juga memegang TOL, lesen menduduki sementara. Kita memang faham syarat-syarat diberi atas LMS TOL. Pada masa yang sama kita juga mohon untuk pelupusan. Ya, dulu 11 ekar, lepas tu jadi 6 ekar.
6 ekar, lepas itu sudah jadi kolam takungan, sudah jadi tapak itu tak ada langsung. Selepas tu kita mohon jasa baik kepada pejabat tanah dan YB Ganapati Rao dapatkan satu ganti usaha tempat lain, ganti rugi secara tempat lain. So mereka suruh kita cari satu kawasan. Kita telah pun cari di satu kawasan yang persebelahan Sungai Garing, lebih kurang 18 ekar dekat situ. So kita mohon baru 14 ekar pindah dengan segera tapak-tapak yang terlibat di dalam projek kolam takungan. So pada masa itu kita sudah beberapa kali berbincang dengan Esko di pejabat Esko Selangor. Akhirnya bulan 2 2018 telah buat satu keputusan. YB Ganapati Rao telah diberi jelasan dekat situ. Esko telah MB telah bagi satu arahan kepada YB Ganapati Rao dengan YB Zaidi, masa itu jadi YB Pertanian, minta mereka selesaikan secara baik kepada mereka. Pengusaha-pengusaha itu perlu dipindah. Lepas tu atas budi bicara, kita sudah cari satu tanah. YB Esko pun setuju cadangan kita dan bawa perkara ini peringkat PDG, bawa meeting pejabat Esko dan minta pejabat daerah bahagian penguatkuasa hadir hari itu. Ya, pejabat tanah hadir dan MPS pun hadir. Pada masa itu ambil satu keputusan mohon untuk pindah ke segera dekat situ, minta pejabat daerah segerakan bantu kita dapatkan TOL ataupun apa-apa surat kebenaran untuk pindah ke kawasan yang baru dekat persebelahan Sungai Garing. Lot seperti 18908 macam itulah. So kita tunggu keputusan daripada pejabat tanah. Tak ada apa keputusan. Ya, lepas itu tiba-tiba ada satu masalah, saya tak ada di luar. Okey, lepas saya sudah keluar, saya sudah ada masalah, terus dirubuh. Dan telah dirubuh sebahagian yang dalam 18 ekar yang dibina kolam takungan. Hasilnya ujung sekali, ini tidak di sebelah ke kolam takungan ataupun kawasan situ. Dia keluar daripada sungai, dia ada tepi, ada 1 ekar ini. So bangunan itu ada di atas sini. Okey, sekarang kita sudah mohon kepada MB kerana tanah yang kita mohon itu sudah diluluskan kepada syarikat lain. Itu pun tak ada dapat. Tapi pengusaha selalu tanya saya, persatuan macam apa jadi? Mana saya kata tunggulah, kita dah buat surat kepada peringkat MB tapi tak tahu, belum ada jawapan lagi. Tiba-tiba sekarang sudah ada satu isu pencemaran telah berlaku di Sungai Gong. Atas alasan yang itu, mereka pakai kod MB sudah beritahu, sudah keluar arahan mana-mana tapak telah terlibat di dalam tepi sungai secara aram, ganggu pencemaran sungai, ambil tindakan segera. Saya faham, kita memang hormati mana yang MB beritahu. Cemaran itu, air itu pun saya pun minum juga. Saya faham, semua pun minum air Selangor. Ya, di sini saya kurang dipahamkan. Bengkel ini bukan ada pencemaran. Tak ada pencemaran. Dan saya cuba membuat rayu 1 minggu bagi notis suruh pindah. Dan saya jumpa juga sama JPS, pendapatan JPS, ada ke tanah ini guna? JPS kata pada masa sekarang kita tak ada guna, tak ada terlibat dalam projek. Dan saya minta dengan pejabat tanah untuk nak bincang mereka macam mana kita minta hold dulu, jangan rubuh dulu, bagi kita peluang jumpa dengan MB ataupun kita buat rayuan dengan
PDG, macam mana masalah ini boleh diselesaikan. Kalau terpaksa pindah, kita terpaksa pindah. Atas budi bicara, kita pun mau juga menyelesaikan tempat yang baru itu. Tetapi pada masa yang sama, saya tunggu turut-turut di pejabat tanah untuk nak jumpa mereka. Saya nak jumpa DO tak ada masa. Sebab masa COVID katanya tak boleh jumpa. Tak apa, saya nak jumpa kuasa. Mereka ni terus elak. So saya nampak di sini surat rayuan saya telah serah. Mereka kata satu kod saja. Dia kata arahan MB. So saya rasa janganlah perkataan MB. Mereka ini kata MB menyusahkan orang-orang yang tidak terlibat cemaran. Bagilah peluang rakyat yang duduk di dalam kawasan yang tidak duduk di kawasan reserve sungai ataupun pencemaran. Saya mohon juga sama dia orang, jangan, ini bukan ada pencemaran, tapi mereka tidak dengar. Okey, macam tu. Okey, jadi apa yang dari pihak Datuk Seri sendiri inginkan, dari pihak penguasa sendiri, apa yang penyelesaian yang diinginkan? Mungkin dia membincang ataupun macam mana mengenai isu Perempatan Baru? Isu? Perempatan Baru, dan ini mungkin ingin orang kata hold dulu dan perbincangan. Kalau dari tempat baru, apa yang diinginkan? Di sini saya mohon kepada saya nak mohon kepada PDG, MB juga, minta holdkan lah. Jangan tak perlu bangunan ini rubuh. Mereka pun cari rezeki harian. Bukan ada banyak apa ni kan. Sebab kalau ada pencemaran, kita faham. Kita boleh buat sesuatu tindakan ambil itu betul. Tetapi ini tak ada pencemaran. Ini secara stop saja. Kalau ada pencemaran, bukti saya panggil dia orang buka, sekarang juga pindah. Tapi mereka minta masa untuk berpindah ataupun kawasan yang baru yang telah terlibat dan janji untuk dipindah itu pun belum diselesai. Di sini saya mintalah bagilah masa untuk peluang untuk pindah kawasan ini. Jangan kacau sebab JPS tidak ada apa-apa projek pada masa sekarang. Kalau yang untuk pendapatan baru tu, apa yang dikata gadual kan? Jadi apa dari tindakan daripada kita dipahamkan tanah itu telah pun dilulus kepada salah satu syarikat. Okay. Syarikat itu belum lagi bayar cukai, dan maknanya masih lagi tanah itu duduk di atas tanah kerajaan, dan juga lebih kurang ada 5 hingga 4 pengusaha sudah dipindah kawasan itu, tapi tak ada satu hitam putih. Saya takut itu satu hari akan jadi secara haram. Dan mereka sudah dipindah, kawasan itu sudah tunjuk. Mereka takut rubuh, mereka pun sudah pindah tanam sayur sebagainya dekat situlah, dekat kawasan yang tempat baru. Yang dekat sini surat hitam putih belum dapat lagi. Sebab kita mohon juga jasa baik, kita tunggu, bukan salah kita. Kita sudah bukakan permohonan ke pejabat tanah. Kalau pejabat tanah tak ada proses, ini salah siapa? Katanya duduk secara haram. Itu saya tak boleh terima, ataupun tanpa kebenaran. Kita sudah mohon untuk kebenaran, tapi kebenaran tidak diberi atas tentu apa-apa syarat ke ataupun apa, tak ada. Sebab mereka terus diam saja. Oleh itu kita mintalah jasa baik. Kenapa dulu ada, sekarang ada semua orang pegawai baru. Mereka tak tahu ke cerita lain, cerita lama. Oleh itu saya kasih terangkan cerita lama dengan cerita baru. Jadi sekarang, pada masa sekarang, saya mohon jasa baik, tapak ini tak ada terlibat dalam pencemaran. Mohon tangguh dulu, tak perlu rubuh.